Kita nak basmi kemiskinan, tapi nampaknya ada juga. Jawapannya apa? Mudah adik kakak. Sebenarnya orang miskin adalah merupakan duta pahala untuk orang-orang kaya. Setuju? Setuju tuan? Kalau tak ada orang miskin adik kakak, orang kaya nak bawa mana pitih? Nak bagi mana? Tapi alhamdulillah, dengan pitih banyak, dia bersedekah, Masya Allah, sudahlah dia kaya. Dia pula mempunyai nilai-nilai jiwa yang cukup hebat, mantap, berprestij. Tidak rasa berkira untuk mengeluarkan apa-apa, untuk membantu orang lain. Allahu Rabbi. Ini katakan orang miskin adalah merupakan duta kepada orang kaya. Masya Allah tuan-tuan. Ini az-zakat. Dan zakat inilah institusi ekonomi kekuatan umat Islam. Maka miskin kaya saling bantu-membantu, dan akhirnya semua umat Islam disyariatkan bagi rukun Islam yang kelima. Dah kita ini bertali arus, dah grip sama-sama dah. Terbukti dah persahabatan kita, terbukti dah kita punya ukhuwah. Nak buktikan lagi ukhuwah yang lebih besar, maka timbullah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik. Tuan-tuan perempuan haji-hajah, para hujaj yang dah pergi ke Mekah, mesti terkenang waktu kita pegang bendera Malaysia menerusi terowong Muazzim, nak pergi melontar di Jamratul Ula, Wusta dan Aqabah. Ingat lagi yang dah pergi haji. Yang belum, insya-Allah kumpul-kumpul duit, kita pergi umrah, haji dan sebagainya. Saya teringat tu terkenang tuan-tuan pergi haji ni adalah perhimpunan besar sedunia umat Islam. Baik namanya Acong tapi dia Islam, dia ada di Mekah. Baik namanya Mr. Zubrmaniam tapi dia sudah memeluk agama Islam, maka dia sudah ada di Mekah. Baik namanya siapa juga, dia Muslim, bertemu di Mekah. Bukan untuk orang Melayu saja Islam ni, semua orang. Maknanya bila sampai di sana, maka kita pergi tengok adik-beradik kita daripada salasilah cucu anak Adam, daripada cucu cicit Adam semua. Inilah semua yang beragama Islam ini. Maka kita boleh bertaaruf, kita mendekati saudara-saudara kita yang berlainan kulit, bangsa dan budaya. Boleh berlaku di Mekah tu adik kakak. Kita nak ucap terima kasih begitu mudah. Sama-sama kita senyum-senyum selalu, kan? Bila orang tolong kita ke apa, bagi ruang ke untuk beli ke apa, tolong kita nak angkat ke bangun kita lemah letih, saleh-saleh, terima kasih. Kalau nampak orang macam nampak orang India Muslim cakap Assalamualaikum. Nampak orang Cina kita kata cece, engkoi, cece. Nampak orang Arab syukran jazilan. Kan mudah. Nak buat dengan tak buat aja, Jadi bermakna bila sampai waktu haji, Allahu Akbar. Saya bila sebut soal Mekah ni tuan-tuan, tak adalah tempat yang paling terbaik melainkan di Mekah. Cuba tengok ya, sehati sejiwa kita sama-sama ya, memutih semua tuan-tuan. Ardul bayada. Bila azan dilaungkan, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, kita dengar Masya Allah menderu semua masuk, berebut-rebut tuan-tuan perempuan. Apa yang direbut? Itulah dia pertalian kita, kehebatan kita umat Islam. Bertaaruf kita, bersuai kenal kita. Ada yang kadang-kadang naik teksi baru tahu Masya Allah pentingnya bahasa Arab ni. Bila pergi ke Mekah baru tahu. Naik teksi Pak Arab tak tahu nak masuk ke kanan nak cakap apa. Nasib baik dia mengaji Quran. Dalam Quran ada ashabul shimal, ashabul yamin. Dia pun kata ashabul yamin, ay syekh, ay yamin. Nasib baik Pak Arab kena ayu, taib kata Pak Arab masuk kanan. Lepas tu dia nak masuk kiri pula, ay syekh ashimal. Pak Arab kata ayu, taib. Kuwait. Kali ni nak straight pula. Allah, sudah lupa pula straight ke apa dia ni. Nasib baik dia alhamdulillah semaya. Nasib baik dia tahu satu ayat luruh. Dia pun kata ya syekh, ihdinas siratal mustaqim. Apa kata Pak Arab? Kafala hata anta. Pasal apa? Pasal dia pun tahu itu ayat Quran. Surah Al-Fatihah. Jadi makna kena ambil tahu sikit sebanyak adik kakak. Bila pergi ke Mekah tadi kita tengok adik-beradik kita tuan-tuan. Habis pasal yang seterusnya tuan-tuan. Yang saya nak sebut di sini ialah di hadapan saya ialah kaum ibu yang tercinta kebanyakannya.
Tuan-tuan, puan-puan, saya yakin puan-puan adalah orang-orang yang terdahulu daripada saya. Saya pun baru berumur 38 tahun. Sudah pun beristeri 5 orang anak. Astagfirullah. Jadi apa yang saya nak bagi tahu ialah kebanyakan wanita selalu disebut tangan kanan menggoncang buayan, tangan kiri mampu menggoncang dunia. Betul. Sebab itu goncanglah anak-anak kita dalam buayan, tuan-tuan, puan-puan, dengan irama yang baik. Yalah, saya tahu kadang-kadang kita goncang anak-anak kita di rumah dengan lagu-lagu Harga di badar-e roop zindagi, chav hai kabhi kabhi roop zindagi, hal par yahan je barji, lagi laju je barjio jo hisma. Abah dia balik rumah, kalho nahu, elok keluarga Bollywood. Sesekali tak apalah, Ambo pun tengok juga, ada. Tapi ambil yang baik. Apalah salahnya kita mulakan dengan selawat? Kita boleh mula sebab tangan kanan menggoncang buayan. Goncang buayan itu utlubul ilmi minal mahdi ilallah, utlubul ilmi minal mahdi ilallah, utlubul ilm, utlubul ilm, utlubul ilmi minal mahdi ilallah. From the creator to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge. Maknanya daripada buayan sampai ke liang lahat, buru ilmu. Maknanya daripada buayan tu mulakan dengan selawat, lembutkan hati anak kita, tuan-tuan, puan-puan, ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ajar anak-anak kita. Kita boleh ajar dengan nasyid-nasyid pun tak apa. Kalau kita dah kaki menyanyi tak apa, tapi nyanyi lagu sebenarnya hati ini cinta kepadamu. Belum tidur lagi. Sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan, sesungguhnya kau belum tidur. Contoh ajalah, contoh. Nyanyi lagu baik, nyanyi lagu baik, enggak apa. Jadi insya-Allah taala. Ini kadang-kadang lagu sekarang ni bapak punya kerja jugalah. Pergi kedai-kedai CD, dibelinya lagu apa? Lagu disco. Smack that you on the floor, smack that you on the floor. Lama dah jadi negro budak tu saya. Meraping dia. Baik. Jadi maknanya ini ibu. Ibu, kebanyakan wanita Allah uji dengan ujian jiwa yang mampu menggoncang iman. Kebanyakan wanita. Orang lelaki-lelaki tak faham benda ni, tuan-tuan. Walaupun aku laki-laki, tapi saya ada isteri, saya faham juga hati nurani. Bila datang saat-saat anak menangis, kerjaya tanggungjawab kepada suami belum selesai, makanan kita belum sediakan untuk ahli keluarga kita, waktu pagilah waktu yang paling Masya Allah. Kita tengok isteri tengok yang tuan puan bekerja dengan sektor kerajaan swasta, jadi misi semua ni. Makna kata kat rumah kita tanggungjawab lagi. Tuan hebat tu, Masya Allah, tuan-tuan. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud perempuan itu tiang negara. Apabila baik perempuan itu, baiklah negara. Apabila rosak perempuan itu, rosaklah negara. Sebab itu dalam sebuah negara yang paling penting, perempuan, tidak ada pun yang paling terlebih penting, iaitu berkat. Kerana di dalam hidup manusia yang penting berkat. Bila hidup berkat, diri kita selamat. Bila diri selamat, rumah tangga jadi sepakat. Jadi sepakat. Apabila rumah tangga jadi sepakat, masyarakat jadi muafakat. Apabila masyarakat jadi muafakat, maka negara kita jadi kuat.